Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi yang bukan beragama Islam. One, two, three, come on! Hari ini, konten kita hari ini adalah bukan bertopikan EDP ataupun pembelajaran alamanya, tetapi adalah satu perkongsian pengalaman lah. Berlaku sejak akhir-akhir ini sering berlaku ada gangguan ketukan di rumah individu yang berada di berdekatan dengan Sabak Bernam, berdekatan dengan area Selangor. Saya juga mengalami pengalaman yang sebenarnya pengalaman ini sebenarnya saya anggap sebagai mungkin hanyalah saya punya perasaan, perasaan takut. Di mana pada 2 minggu lepas, 2 minggu lepas sebelum berlakunya viral, tular di media sosial yang mengatakan di Sabak Bernam telah berlaku satu kejadian misteri di mana setiap rumah dalam 50 buah rumah, tak silap saya, lebih pada 50 buah rumah ganggu dengan ketukan. Apabila dilihat tiada pun seorang individu pun yang berada di luar dan dia menjadi misteri kepada penduduk di sana. Dari segi pengalaman saya lah, sebelum berlakunya tular, perkara tular ni, dia berlaku di rumah saya sendirilah, di rumah saya yang saya baru pindah dalam lebih kurang setahun. Setahun. Sebelum ni saya tinggal di kuarters penjawat awam di apartmen. Sekarang saya tinggal di kuarters teres lah. Jadi ini antara kejadian misteri yang berlaku di rumah saya, di mana pada lebih kurang pukul 11 malam, 11, 10, 11, 12 macam tu lah. Saya masih lagi berada di dapur, nak menyelesaikan tugas-tugas saya lah sebelum saya tidur. Jadi saya nak bersihkan semua seperti biasalah, macam suri rumah buat. Anak saya tengah menonton TV. Berlakulah satu ketukan, di mana ketukan tersebut diketuk dengan dalam keadaan yang kuat, seperti seolah-olah dia minta kita untuk membuka dengan segera. Kalau kita tengok dia macam ada orang ketuk, dia ketuk dalam keadaan yang macam lembut. Ini adalah dalam, boleh saya katakan ketukan itu bunyinya sangat keras. Kata siapa? Dan ketukan tu diketuk sekali lagi dalam keadaan yang kuat. Senyap. Dia berlalu macam tu. Jadi saya beranggapan mungkin ada orang nak menjual barang ataupun ada orang nak post barang. Tapi kalau saya fikir secara rasionalnya, takkan pejabat post, orang-orang dia bertugas hingga lewat malam kan. Jadi tak apalah, saya anggap benda tu sebagai perkara biasa. Mungkin jiran saya atau sebagainya nak cari rumah ke kan. Pada keesokan harinya, saya ada berceritalah dengan suami saya. Pada peristiwa tersebut, waktu tersebut, ketukan tersebut, suami saya tak ada di rumah. Suami saya berbasikal dengan rakan-rakannya lah. Jadi bila dia balik, saya ceritakan, dan dia anggap benda tu sebagai perkara biasa. Dia kata mungkin salah dengar ataupun mungkin jiran-jiran ketuk kan. Normalnya takkanlah jiran kan. Kalau lagi satu lagi, kalau jiran saya, tentulah dia akan memberi salam. Sebab kebanyakan jiran yang berdekatan dengan rumah saya ni, kebanyakannya hanya seorang sahaja kaum India, yang lain adalah kaum Melayu dan Islam. Jadi itu menjadi satu misteri lah. Tak apa, saya anggap benda tu perkara biasa. Keesokan harinya, dalam waktu yang sama, tetapi waktu ni agak lewat sedikit lah, lebih kurang lewat sejam daripada semalam. Berlaku lagi satu ketukan. Ketukan yang ni pun nada dia sama, kuat, agak lama daripada semalam. Diketuk, tunggu ketuk kan. Lepas tu saya diam. Saya rasa macam saya tergamam lah kan. Saya tergamam. Hari tersebut suami saya ada di rumah, tetapi dia berada di atas. Jadi bila saya maklumkan dekat suami saya, awak dengar tak tadi? Dia kata tak dengar. Jadi bila cerita ni dah meremang kan. Saya rasa saya dah meremang dah. Bila kejadian tersebut, saya menjadi macam menakutlah, sebab saya rasa macam ada orang pandang saya. Saya rasa macam tak selesa lah. Lama kelamaan, dalam lebih daripada 2-3 hari selepas itu, saya telah melupakanlah peristiwa kejadian saya. 2 minggu selepas itu, kakak saya, dalam minggu ni lah, kakak saya ada menghantar saya satu artikel viral, berlaku di Sabak Bernam, di mana beberapa buah rumah, lebih daripada 50 buah rumah dalam masa satu hari telah diketuk oleh makhluk misteri lah. Makhluk misteri mungkin manusia, mungkin sebagainya. Mungkin
makhluk yang bukan dalam kawalan kita lah. Masa tu timbullah perasaan yang sangat takut tau. Takut sebab saya telah mengalami peristiwa yang hampir sama, dengan dalam keadaan yang penduduk di Sabak berenam rasa. Bukan untuk menakutkan, tetapi kita sebagai manusia, kita kena selalu beringat, dalam kehidupan kita ada makhluk lain, dan tak mustahil juga orang yang mengetuk itu adalah manusia, dan mungkin yang mengetuk itu ingin menjual barang dan sebagainya. Tapi dia tak bagi salam. Jadi saya memang tak akan buka kalau orang tak bagi salam lah. Lagi salam sekalipun, kebanyakannya siapa yang hantar barang pos kan, sekarang PKPB, saya memang beli barang online, saya akan minta sahaja, saya memang letakkan notis supaya postman ataupun pos laju, ninja boy dan sebagainya tu letakkan barang saya terus di bawah luar, dan petang suami saya balik, dia akan bawa masuklah barang tersebut. Peristiwa tersebut menjadi tanda tanya saya sehingga hari ini. Saya ada rasa takut, dan saya rasa macam ada kelibat manusia, kelibat orang lah, kanak-kanak pun ada. Jadi mungkin perasaan saya sajalah. Untuk anda di luar sana, cikgu just nak share lah pengalaman cikgu, pengalaman yang sama, tetapi dalam masa yang sama kita kena beringat, selalu sebenarnya amalkan surah-surah lazim di rumah, sentiasa mengaji, sentiasa mewujudkan satu warga yang mengamalkan mengaji, amalan solat sunat dan sebagainya kepada kita, supaya kita banyak beringatlah. Misteri itu menjadi satu tanda tanya apabila saya membaca lagi satu artikel, saya membaca satu perkongsian di media sosial, berlaku di Putrajaya juga. Saya tinggal dekat Putrajaya, berlaku di Putrajaya, dan tempat tersebut hampir dengan kawasan saya, mengatakan berlaku satu ketukan. Pasang suami isteri ni minyak mesej dekat media sosial yang mengatakan isteri dia telah mendengar satu ketukan yang sangat kuat pada pukul lebih kurang pukul 3 pagi 3 pagi, 3 lebih lah, pukul 3 lebih pagi. Dan isteri dia tergamam, takut untuk mengejutkan suami dia. Esokan paginya, waktu subuh, isterinya tersebut menceritakan hal tersebut. Dan dia sebenarnya tak nak berkongsi. Seperti saya, mungkin saya rasa pada mulanya saya rasa mungkin khayalan saya lah, ataupun mungkin ada orang yang salah masuk, salah ketuk, ataupun salah nak datang rumah orang kan, nak hantar barang ke, ataupun nak datang menziarahi ke apa dan sebagainya. Tapi tanda tanya apabila individu tersebut dia ketuk, dia tidak memberi salam. Tidak memberi salam, dan dalam masa sama dia ketuk dalam keadaan yang sangat kuat. Dalam keadaan yang memaksa. Kalau kita dengar tu, kita rasa macam tergamam tau. Kita bukanlah macam orang biasa. Kalau kita kan penuh dengan adat susila kita pun beragama Islam, kita akan memberi salam. Baru-baru ni juga, suami saya ada menceritakan pada satu malam tu dia pergi ke rumah sahabat dia untuk membaiki basikal lah. Tersebut pada pukul 10 malam dia agak tergesa-gesa untuk pulang ke rumah. Bila suami saya bertanya kepada beliau, kenapa nak tergesa-gesa balik kan, dan beliau menceritakan anak beliau mendapat satu gangguan. Sebelum mendapat gangguan tersebut, berlaku satu ketukan juga, tetapi bukanlah di pintu, ketuk di bahagian tingkap rumah mangsa, dalam keadaan yang sangat kuat. Kejadian itu anaknya mengalami, mungkin saya tak sure, saya tak pasti, tapi dikata anak dia menangis, menangis dan terpaksa meminta bantuan ustaz lah untuk menenangkan anaknya. Nasihat saya untuk anda dan untuk saya sendiri, apabila kita berada di rumah, perkara penting yang kita perlu lakukan, kita beragama Islam, kita perlulah mengamalkan bacaan surah-surah, bacaan Al-Quran. Kita perlu membaca sendiri lebih baik. Kalau kita tak boleh membaca, kita pasanglah sebanyak mana surah itu supaya rumah kita hidup, lindung dia. Tips lain, memaklumkan kepada jiran kita, memaklumkan, melihat dari rumah dia. Mungkin dia boleh tengok ada orang dan sebagainya kan. Ketiga, kita takut sekarang musim PKPB ni, ramai orang kehilangan kerja, dan ramai orang dalam keadaan yang sangat terdesak. Kita perlulah menyiapkan diri kita, bersedia. Kejadian rompak, kejadian bunuh, meneruskan kehidupan sering berlaku sejak akhir-akhir ini. Jadi kalau bukan makhluk lain, mungkin manusia juga, datangnya dengan niat yang jahat. Yang kata kejadian ketuk ni adalah berlaku atas sebab pengamal-pengamal ilmu hitam ni sedang menguji
melalui dia punya tahap ilmu dia. Dan ada yang kata ilmu tersebut tidak habis dan hanya separuh jalan. Jadi makhluk-makhluk ini berkeliaran, okay, untuk mencari sasarannya. Jadi bukan manusia ataupun makhluk lain, kita selalu beringat supaya menjaga keselamatan diri. Okay, bila kita berada di rumah, kita maklumkan kepada jiran kita, kita ada di rumah, dan supaya sama-sama bersedia dan sama-sama bertanggungjawab mengambil berat antara satu sama lain. Hingga berjumpa lagi. Saya harap anda semua di luar sana dalam keadaan yang selamat, dan doakan saya juga berada dalam keadaan yang selamat, terhindar dari sebarang gangguan ataupun keselamatan. Takut bukan makhluk, okay, kita takut manusia juga, tetapi dengan niat jahat. Kepada rakan-rakan subscriber cikgu, silalah amalkan tahap keselamatan yang tinggi kat rumah. Sentiasa tutup, sentiasa pastikan kawasan pintu ditutup dengan rapi dan sebagainya. Okey, hingga berjumpa lagi. Semoga anda sentiasa ceria selalu. Assalamualaikum. Bye.